Saya mohon terlebih dahulu Tan Sri Yang di-Pertua izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan-soalan yang berikut kerana ianya menyentuh isu yang sama iaitu berkenaan dengan sistem kutipan tol menggunakan teknologi Radio Frequency Identification ataupun singkatannya RFID iaitu daripada Yang Berhormat Senator Datuk Razali Idris yang dijadualkan pada 23 Mac 2022 dan Yang Berhormat Senator Tuan Aknan dan Laki Ihtok yang dijadualkan pada 24 Mac 2022. Baiklah. Terima kasih. Untuk makluman ahli berhormat sekalian, harga jualan semasa bagi tag RFID adalah bernilai RM35, di mana ianya merangkumi kos tag RFID, pemasangan tag, sistem dan pengoperasian. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan telah meminta supaya pihak TNG ataupun Touch and Go Sdn Bhd untuk mengkaji semula kos-kos berkenaan bagi tujuan mengurangkan harga jualan tag tersebut. Pihak TNG Sdn Bhd merupakan penyedia perkhidmatan bagi sistem kutipan tol di semua lebuh raya di Malaysia, di mana urusan pelantikan kontraktor, pembekal tag RFID diuruskan sepenuhnya oleh pihak TNG Sdn Bhd. Pelaksanaan sistem kutipan tol dengan menggunakan teknologi RFID pada masa ini adalah merupakan pilihan kepada pengguna, di samping pihak lebuh raya masih mengekalkan mod pembayaran lain seperti kad Touch and Go dan Smart Tag. Kementerian sentiasa mengkaji dan meneliti pilihan yang sesuai bagi memastikan kemudahan pengguna dalam melaksanakan transaksi tol di lebuh raya diutamakan. Pengenalan teknologi ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk beralih kepada sistem kutipan tol secara multi-lane free flow ataupun MLFF. Kerajaan sehingga kini tidak mewajibkan pengguna untuk bertukar pada teknologi ini dan kadar harga bagi tag RFID ini adalah ditetapkan oleh pihak Touch and Go Sdn Bhd selaku pengedar sah yang menguruskan hal-hal berkaitan penjualan tag ini. Pihak kementerian juga telah melaksanakan pelbagai kajian, sesi libat urus dan dialog bersama pihak berkepentingan bagi mendapatkan maklum balas serta mencadangkan penyelesaian terbaik berhubung kaedah atau teknologi yang akan digunakan pakai dalam melancarkan proses pembayaran tol di lebuh raya. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk melaksanakan sistem kutipan tol secara multi-lane free flow menjelang tahun 2025, Kementerian mengkaji keberkesanan teknologi-teknologi yang digunakan pakai di negara-negara luar dalam pelaksanaan MLFF untuk diadaptasi penggunaannya di Malaysia. Hasil kajian tersebut didapati teknologi RFID yang menggunakan teknologi gelombang radio telah digunakan pakai secara meluas di negara-negara luar bagi tujuan pelaksanaan sistem kutipan tol tanpa henti. Justru teknologi RFID ini diperkenalkan sebagai alternatif pada teknologi sistem kad Touch and Go dan Smart Tag yang sedia ada. Walau bagaimanapun, pihak kementerian akan terus membuat kajian terhadap keberkesanan teknologi RFID ini berbanding teknologi yang sedia ada sebelum membuat keputusan seterusnya. Pihak kementerian melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang berperanan sebagai badan kawaslia pengurusan lebuh raya betul di Malaysia telah menerajui inisiatif dalam menyelaraskan sistem kutipan tol elektronik menerusi MLFF bagi semua syarikat konsesi dan pihak Touch and Go Sdn Bhd selaku penyedia perkhidmatan bagi sistem kutipan tol ini. Untuk makluman ahli berhormat juga, di dalam pelaksanaan sistem MLFF kelak, kementerian turut mengenal pasti keperluan pengesanan nombor plat kenderaan bagi tujuan pelaksanaan penguatkuasaan ke atas kesalahan tol yang berlaku di plaza-plaza tol. Berdasarkan rekod jumlah kenderaan yang dikesan melakukan kesalahan pencerobohan tol dari tahun 2016 hingga 2019 adalah sebanyak 1.2 juta kenderaan dengan kerugian hasil tol yang ditanggung oleh syarikat-syarikat konsesi dianggarkan berjumlah 23.08 juta ringgit. Oleh demikian, pelaksanaan sistem MLFF ini merupakan satu mekanisme penting kepada negara dalam meningkatkan lagi kecekapan sistem pengangkutan di lebuh raya. Sistem MLFF ini akan memberi impak besar dalam membantu melancarkan pergerakan trafik di plaza tol. MLFF ini juga akan memberi kemudahan pada pengguna lebuh raya dalam transaksi pembayaran tol yang lebih cepat dan efisien. Terima kasih. Sila. Soalan tambahan, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik dengan penjelasan Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, tetapi saya nak mengingatkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah membuat kenyataan supaya rakyat diberikan pilihan untuk terus menggunakan Smart Tag ataupun bertukar kepada RFID. Dan lagi satu RFID ni di negara-negara lain, umpamanya di Singapura, Australia dan Taiwan, Indonesia juga mula menggunakannya. Dia boleh dikirakan berjaya.
Tapi pada masa yang sama, di negara-negara tersebut kerajaannya mewajibkan penyelarasan nombor plate nombor pendaftaran kenderaan yang standard kepada setiap kenderaan. Soalan saya, apakah selepas ini kerajaan akan menguatkuasakan nombor plate yang standard pula bagi memastikan kejayaan program RFID ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sememangnya pada masa ini dasar kita ialah memberi pilihan pada para pengguna. Sebab itu kalau kita melihat pada evolusi toll collection dengan izin, dulu menggunakan kaedah cash. Kemudian kita beralih pada touch and go. Kemudian kita ada smart tag. Sekarang ini kita melihat pada teknologi yang baru RFID. Dan tahun 2025 kita melihat bahawa RFID ini kemungkinan salah satu teknologi yang akan digunakan pakai di mana nanti tidak ada lagi palang tol di plaza tol, tidak akan ada lagi. Maknanya kita akan bebas keluar masuk, dan sebab itu apa yang perlu dilaksanakan ialah perubahan dari segi undang-undang, dari segi perundangan negara kita, di mana kita perlu menyelaras dengan pihak polis, dengan pihak JPJ dan sebagainya. So salah satu ialah cabarannya berhubung kait dengan nombor plate, pendaftaran dan sebagainya. Kita kena ada kaedah boleh menangkap supaya nombor plate kenderaan itu akan dapat dilaksanakan. Pada masa yang sama, ianya akan ada diseragamkan dan JPJ, polis, pendaftaran kenderaan, insurans, pembayaran road tax dan sebagainya akan dapat diselaraskan dengan teknologi yang kita gunakan pada masa akan datang. Inilah harapan kita menjelang 2025 supaya sistem toll collection ini akan lebih efisien. Maka mengharapkan tiada lagi lah berlaku traffic jam disebabkan kita paksa queue di palang-palang ataupun di tempat toll collection. Jadi ini mungkin tidak ada lagi bila kita sudah ada sistem yang terbuka, di mana collectionnya boleh digunakan sama ada kita menggunakan touch and go, malah kita boleh guna debit card ataupun credit card ataupun apa saja e-banking yang ada, terbuka kepada rakyat untuk pilihan rakyat nanti. Terima kasih. Tambahan? Soalan tambahan Tan Sri yang Sila di-Pertua. Datuk Razali. Ya. Sebab dia bersekali dengan soalan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma saya nak tambah sikit soalan. Kalau kita lihat touch and go manual, smart tag dan RFID digital. Jadi itu dua perbezaan. Tapi perbezaan di antara smart tag dengan RFID ini tidak terlalu besar. Jadi soalan saya sebagai pengguna tega highway, apakah kerajaan tidak berhasrat untuk tega? samakan smart Tadi disebut istilah tega ke tegar? tega? Oh, tega. Tak naik kapal terbang. Oh. Saya bawa kereta je. Baiklah. Jadi hari-hari seminggu sekali bolang alik Terengganu KL. Jadi smart tag dengan RFID ni bersekalikan. Maksudnya satu lorong. Smart tag pun boleh masuk, RFID pun boleh masuk. Jadi sekarang kita tengok ada sikit kecelaruan semasa berada di Plaza Tol. Sebab smart tag sebelah sini, RFID sebelah sini. Jadi kalau tambah lagi, satu lorong lagi. Jadi ada 4 lorong yang berlainan. Jadi untuk apa pandangan Datuk Seri Menteri kalau sekiranya smart tag dengan RFID ini disekalikan seperti mana communication system yang ada di negara kita. Satu menara, semua service provider ada kat situ. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Razali. Kalau mengikut taklimat yang disediakan oleh Touch and Go, pembekal perkhidmatan kepada smart tag dan juga RFID adalah berlainan. Kedua, teknologinya juga berlainan. Maka reader itu tak sama. Kalau kita membuat dua reader yang sama pada satu lorong, ianya akan menyebabkan kecelaruan dari segi untuk mengenal pasti tag yang digunakan. Sebab itu mereka terpaksa asingkan buat masa ini. Sebab itu apa yang dilakukan oleh PLUS ialah melaksanakan percubaan untuk Highway Plus sahaja pada masa ini. Dan sehinggalah proof of concept ini ataupun percubaan ini membuktikan ianya dapat menyelesaikan segala masalah, maka ianya akan diperluaskan lagi dan diperkenalkan untuk pada masa depan. Sebab itu tempoh percubaan ini adalah kritikal untuk kita mengenal pasti, pertama teknologi, kedua dari segi pentadbiran, ketiga perundangan dan keempat dari segi
kelancaran ataupun efisiensi dari segi sistem yang ada itu, dan tidak akan membebankan rakyat dan pengguna lebuh raya itu sendiri. Itulah yang sedang kita lihat dan perincikan di peringkat LAM dan juga di peringkat kementerian. Terima kasih.